Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita masuk ke bahagian yang terakhir, tentang dalil-dalil akal. Kata Imam Al-Ghazali, ketahuilah bahawa yang dicari daripada bab ini, apa yang kita belajar ni, kita nak cari apa benda ni, ialah mengenal al-fadilah, kelebihan, fadilat. Orang yang nama fadilah tu maksud dia kelebihan, ada lebih. Fadil pun sama juga. Dan nilai ilmu. Kita belajar daripada awal sampai sekarang dah 6 kuliah ni, kita nak faham setakat ini ialah kelebihan ilmu. Dan selama belum dipahami kelebihan itu sendiri dan tidak diselidiki maksud daripadanya, maka tak mungkinlah diketahui adanya kelebihan itu menjadi sifat bagi ilmu. Selagi kita tak tahu kata ilmu ni dia ada kelebihan-kelebihan dia, selagi itulah kita tak faham bahawa ilmu ni dia ada sifat, dan sifat dia ialah itulah kelebihan-kelebihan itu tadilah. Ilmu dia mesti ada kelebihan. Kita nak tahu itu apa yang kita belajar selama 6 kuliah ni. Maka sesungguhnya telah sesat jalan orang yang ingin mengetahui bahawa si Zaid itu seorang filosof ataupun bukan, sedang dia belum lagi mengerti erti dan hakikat ilmu filsafat itu. Okey, Imam Ghazali bagi contoh. Ada satu orang nama Zaid. Orang cakap, kamu tahu tak Zaid tu ahli falsafah? Macam mana kita nak kaji, betulkah Zaid tu ahli falsafah ke tidak? Kita nak tahu Zaid tu ahli falsafah ke tidak, kita kena tahu apa itu ilmu falsafah. Kita dah tahu apa itu ilmu falsafah, barulah kita boleh nilai, oh memang betul lah dia tu ahli falsafah. Ataupun bukan, aku dah belajar ilmu falsafah, ternyata Zaid tu bukan ahli falsafah. Macam orang kata dia tu ahli sukan. Macam mana kita tahu dia ahli sukan? Sebab kita sendiri pun ada ilmu sukan sama sikit. Kita tahu pasal bola sepak sikit, tahu pasal badminton sikit. Dengan cara itu kita boleh nilai, oh memang betul dia tu ahli sukan. Tu yang Imam Ghazali cakap tadi. Kalau kita tak belajar daripada awal sampailah ke sekarang ni, dalil-dalil akal ni, kita tak boleh nak nilai. Nak nilai ilmu ni, tinggi mana nilai ilmu ni. Sebab tu kita tak rasa apa-apa. Tapi bila kita dah belajar, kita faham ilmu ni nilai dia begini. Kelebihan-kelebihan dia. Orang yang menuntut ilmu, kelebihan dia begini. Orang yang mengajar pula ilmu, kelebihan dia begini. Dari situ kita pun rasa seronok. Dia meningkatkan kita punya motivasi. Jadi kita ulang sikit daripada awal tadi sampailah ke akhir. Di permulaan kuliah tadi kita ada memetik 2 ayat Al-Quran sebagaimana yang dipetik oleh Imam Al-Ghazali juga dalam kitab Ihya. Ayat-ayat ini menceritakan tentang kelebihan orang yang mengajar ilmu. Kemudian di bawah daripada itu kita tengok beberapa hadis, beberapa kata ulama tentang kelebihan-kelebihan orang yang mengajar ilmu. Dan kita pun fahamlah, ilmu ini tak semestinya ilmu agama. Ilmu selain ilmu agama pun kalau kita ajar, kita dapat juga kelebihan-kelebihannya. Kemudian kita tengok tadi siapakah Luqman Al-Hakim. Jadi jelaslah kepada kita, Luqman ni hidup dah sangat lama dulu, pada zaman Nabi Daud. Dia ni bangsa kulit hitam, dikebumikan di Syam. Kerja dia sebagai hamba, dia gembala kambing, dia tukang kayu, dan rupa dia macam rupa orang Afrika lah, orang negro. Dan akhirnya dalil-dalil akal. Dalil-dalil akal ni dia baru permulaan. Kita akan sambung dalam kuliah yang akan datang insya-Allah. Jadi rasanya sekadar itu saja kuliah kita kali ini. Jadi yang akhirnya kita masih mendoakan benda yang sama juga daripada Tuhan. Kita minta kepada Tuhan, wahai Allah, Engkau berikanlah kepada kami perlindungan pada hari yang tak ada perlindungan selain daripada perlindungan-Mu, iaitu hari akhirat. Kita minta sangat-sangat dengan Tuhan. Yang kedua, kita minta kepada Tuhan, ya Allah, Engkau berikanlah kepada kami kesempatan untuk menuntut ilmu, untuk menimba ilmu sebelum ilmu-ilmu diangkat. Macam mana ilmu-ilmu diangkat? Ulama-ulama dimatikan. Jadi sebelum ulama-ulama ni dimatikan, kita tuntut ilmu.
nak Tuhan bagi kita peluang tuntut seberapa banyak ilmu. Dan doa yang ketiga, ya Allah, Engkau kurniakanlah kepada kami kebaikan di dunia, iaitu terutamanya ilmu dan ibadah, dan kurniakanlah kepada kami kebaikan di akhirat, terutamanya syurga.